Assalamualaikum. Hai semua. Dalam entry kali ni Umi nak kongsikan resipi nasi Arab kambing Mandy yang bukan sahaja lengkap, malah tersangat sedap. Dah macam makan kat kedai Arab tu. Kalau nasi Arab Mandy ni, ia merujuk kepada bauan arang yang diletak bersama nasi. Jadi dari aromanya dah terasa kesedapan nasi Arab yang satu ni. Kaya dengan bahan-bahan rempah ratusnya, ngam semua rasa. Umi guna kambing Pak Mak Western yang viral tu je untuk bahagian kambing panggang. Bertambah-tambah lagi lah kesedapan nasi Arab ni dengan tekstur kambing yang lembut dan sos black peppernya yang padu dan pekat tu. Makan anak beranak licin sedulang. Hidangan nasi Arab kambing ni Umi sertakan lengkap dengan resipi sos salatoh dan juga salad timun. Nak tahu cara pembuatannya dari awal hingga akhir? Jom tonton video Umi ni sampai habis. Yang pertama ni Umi akan siapkan dahulu salad timun. Bahannya setengah biji bawang Holland dadukan, satu batang timun saiz kecil dadukan, satu batang lada hijau atau merah cincang halus, setengah biji lobak merah dadukan. Kemudian satu biji tomato saiz besar dadukan. Dalam mangkuk satukanlah bawang Holland, tomato, kemudian timun, lada hijau dan juga lobak merah tu. Kemudian perahkan lemon. Ni Umi pakai setengah biji dahulu ya, takut terlebih masam. Kemudian masukkan 2 sudu kecil gula pasir, 1 sudu kecil garam. Gaul sebatikan dengan bahan-bahan salad tu ya. Kemudian cuba rasa. Ni Umi ada tambah dengan sedikit lagi garam dan perahan lemon tu lagi setengah biji. Jadi overallnya Umi pakai 1 biji lah lemon. Perah dapatkan jusnya sahaja. Dah siap gaul sebati semua, dah ngam secukup rasa. Masukkan dalam peti sejuk, bagi gula tadi melarut sepenuhnya dan jus lemon tu meresap bersama bahan-bahan salad. Barulah lagi terasa kesedapan salad timun ni. Seterusnya, ni Umi dah rendamkan 4 cawan ataupun 4 pot kecil beras basmati. Wajib gunakan beras basmati ya kalau nak buat nasi Arab atau nasi-nasi berperisa gini. Rendamkan selama 30 minit supaya hasil nasi Arab kita nanti ekstra panjang-panjang lepas dimasak. Lembut dan juga perui hasil nasinya. Umi gunakan beras basmati jenama sunflower. Memang cantik elok lah. Tak mudah patah-patah ya nasinya lepas digembur pun. Okey, sementara kita nak tunggu siap beras ni direndam selama 30 minit tu, Umi akan siapkan dahulu sos salatoh. Bahan-bahannya, 1 ikat daun ketumbar, 1 ikat daun pudina, 5 ke 6 batang cili padi. Cili padi tu boleh campur ya, merah dan juga hijau. Kalau tak suka pedas boleh kurangkan. 3 ulas bawang putih, 1 biji tomato saiz sedang, 1 biji lemon, perah ambil jusnya sahaja. Caranya mudah je. Dalam blender, masukkan bawang putih, daun pudina, daun ketumbar, tomato. Buah tomato ni pilih yang saiz sedang-sedang je ya, dah okey. Dah ngam rasa masamnya. Dan Umi gunakan tomato yang memang dah masak dan yang berwarna merah tu Kemudian masukkan jus lemon, 2 sudu besar gula pasir, sedikit garam. Kisar halus dahulu bahan ni, kemudian barulah kita masukkan cili padi. Kemudian kisar 2 ke 3 kali je on off kan blender tu, bagi tekstur cili kisarnya tu kasar-kasar gini. Siap dah sos salatoh. Memang sedap lah. Ngam rasa mint dari daun pudina, wangi dari daun ketumbar, pedas-pedas dari cili padi, masam dari buah tomato dan jus lemon, dan sedikit manis dari gula tu. Dah siap, boleh masuk peti sejuk dahulu. Jom kita siapkan rempah ratus untuk nasi Arab pula. Kemudian ambil dalam 2 sudu besar biji ketumbar. Rempah ratus ni semua Umi sukat guna sudu matrix tu je. 1 sudu besar biji lada hitam, 1 sudu besar jintan manis, yang besar sikit tu, 1 sudu besar jintan putih atau ada yang panggil jintan halus,
satu bunga lawang, satu batang kayu manis, patah-patahkan gitu, senang nak kisah nanti. 3 helai daun bay, 4 biji buah pelaga, 3 bunga cengkeh, sangailah rempah-rempah ratus kering ni hinggalah naik bau dan berwarna keperangan sedikit ya. Kemudian kisar halus, tapi jangan terlalu halus sangat, biar ada tekstur kasar sedikit macam ni ya. Siap dah rempah homemade nasi Arab. Ketepikan dahulu. Jom kita siapkan sup nasi Arab. Dalam periuk panaskan sedikit sahaja minyak, tumis bawang putih dalam 2 ulas bagi naik bau. Kemudian cincang 1/4 dari bawang Holland tu. Tumiskan sekejap bagi bawang layu, masukkan sedikit sahaja lada hitam. Tambah 1 sudu besar rempah homemade nasi Arab yang kita dah buat tadi tu. Tumiskan sekejap bagi naik bauan rempahnya tu. Dah naik bau aroma rempah ratusnya, kemudian tuangkan air. Kuah sup tu agak-agaklah ikut banyak mana sup yang kita nak. Masukkan 1 cube pati lembu. Okey, ni contohnya ya. Gaul sebati bagi cube pati lembu tadi larut. Masak hinggalah sup ni mendidih. Masukkan 2 helai daun bay, bagi lagi naik aroma dan sedap rasa sup. Perasakan dengan garam secukup rasa. Okey, dah ngam rasanya tu, semua biarkanlah kuah sup ni mendidih gini ya. Lepas tu siap dah lah sup nasi Arab kita. Bolehlah tutupkan api dan taburkan dengan sedikit bawang goreng kalau anda suka ya, sebagai pelengkap rasa. Sup dah siap, jom kita siapkan pula nasi Arab. Dalam kuali masukkan 2 sudu besar minyak sapi. Kalau nak sedap yang berganda, gunakan minyak sapi jenama QBB. Minyak sapi dah panas, masukkan 6 ulas bawang putih. Umi hiris nipis-nipis gitu ya. Tumis bagi naik bau. Kemudian masukkan bawang Holland 1 biji, potong dadu gitu. Tumis lagi bagi bawang layu dan manis bawang tu keluar. Campak 2 inci halia. Hiris besar-besar sikit ya, supaya bila makan nanti senanglah kita nak ketepikan, tak tergigit. Masukkan 1 mangkuk kecil kismis hitam. Sambung tumis lagi ya, bagi kismis tu mengembang dan garing sedikit. Campak batang daun ketumbar, ketuk sekali 2 bagi keluar aroma wangi. Kemudian masukkan 3 batang lada hijau. Ini Umi potong bulat-bulat je. Kalau nak belah 2 pun boleh. Bila buat nasi Arab ni memang wajib lah pakai lada hijau lebih-lebih. Lada besar ni tak pedas pun. Manis lada tu lah yang menyedapkan nasi Arab kita. Tumis bagi lada tu layu sedikit. Campakkan 2 helai daun bay. Kemudian masukkan 3 sudu besar rempah homemade yang telah kita siapkan awal-awal tadi ya. Sambung tumis lagi bagi rempah ratus tu sebati bersama bahan tumis dan naik aroma wanginya. Sambung tumiskan sekejap ya, bagi rempahnya tu masak sedikit dan naik minyak. Kemudian masukkan 1 cube pati lembu. Sebab ni nasi Arab kambing, jadi Umi masukkanlah cube pati lembu sebagai penambah dan pelengkap rasa pada nasi. Masukkan daun ketumbar, tinggalkan sedikit untuk kita tabur pada nasi lepas siap masak. Kemudian masukkan beras basmati yang telah direndam selama 30 minit tu. Masak sekejap beras bersama bahan tumis. Gaulkan bagi rempah ratus dan bahan tumisan tu sebati bersama beras. Bila buat gini, masakkan sekejap beras tu dengan bahan tumis akan lagi terasa sedap ya pada nasi Arab. Gaulkanlah dalam 2 ke 3 minit gitu. Kemudian bolehlah transfer beras tadi ke dalam pressure cooker ataupun periuk nasi yang biasa tu. Umi guna je pressure cooker ni, cepat siap masak dan tekstur nasi pun nanti cantik je hasilnya, tak berkerak pun bahagian bawah lepas siap masak. Kemudian masukkan 6 cawan air. Umi sukat beras dan air guna cawan ni je ya. Pakai cawan yang sama, senang. Dan sukatan pun akan tepat. Untuk 4 cawan beras basmati, airnya 6 cawan. Kemudian perasakan dengan sedikit garam secukup rasa. Gaulkan bagi garam tadi sebati ke semuanya. Okey, dah siap tu. Jom masukkan dalam pressure cooker. Tekan setting rice dan biarkan je nasi masak sendiri. Tutup valve pressure. Dah bunyi beep nanti, lepaskan valve pressure. Biarkan habis release semua pressure. Barulah dibuka penutup.
Sementara tunggu nasi siap masak, jom kita panggang kambing. Umi guna kambing perap Pak Mak Western ni je. Senang dah siap perap. Siap dapat sos black pepper ni lagi. Jimat masa, tak perlu perap-perap lagi. Terus keluar dari freezer je. Defrostkan sekejap dan bolehlah dipanggang. Tengok tu dalam dia, dah siap ada bahan perapan dah. Jom kita panggang. Umi guna pemanggang ajaib ni. Spray sikit dengan minyak ataupun boleh juga guna air fryer, pun tak ada masalah ya. Masukkan je ke semua kepingan kambing tu. Dalam satu paket kambing perap ni ada 5 keping ya. Susun kemas di atas pemanggang tu. Baki perapan dalam plastik tu tuangkan sekali ya. Jangan membazir. Nanti bila dipanggang, perapan tu akan meresap ke dalam isi kambing ni. Sesekali tu boleh balik-balikkan bagi daging kambingnya masak sekata. Kambing ni tak perlu masak lama sangat ya. Sebab kepingannya pun nipis je kan. Api tu biar kuatkan sikit. Masak dalam 10 minit sahaja. Bila dah akhir-akhir tu barulah biarkan api besar untuk kita dapat efek burn. Bagi hangus-hangus sikit kambing panggang ni. Barulah sedap nanti bila makan dengan nasi Arab. Lepas 10 minit kambing pun dah masak tu. Dah hangus-hangus sikit kan. Angkat dan ketepikan dahulu. Nasi dah siap masak, tuangkan saffron atau boleh juga gantikan dengan pewarna kuning. Kemudian taburkan sedikit bawang goreng dan juga baki dari daun ketumbar yang ada tu. Kemudian letakkan mangkuk kecil aluminium foil gitu. Tuangkan sedikit je minyak zaitun dalamnya. Terus letakkan arang, arang yang dah membara tu kan. Dan susun kemas kambing-kambing yang telah dipanggang tadi. Kemudian tutup tudung pressure cooker, biarkan dalam 10 minit bagi efek bauan arang tu melekat dan meresap bersama dengan nasi dan juga kambing. Baunya waktu ni memang menggoda betul. Perlahan gemburkan nasi bagi peroi gitu. Senang nanti kita nak cedok dan bagi pewarna kuning saffron tu sekata di keseluruhan nasi. Nampak tu kan, cantik sebutir-sebutir peroi panjang-panjang hasil nasinya. Cedok keluar dan hidanglah bersama sos salato, salad dan juga kambing panggang tadi. Sangat-sangat sedap. Husband Umi bagi rating 9.9/10 lepas makan nasi Arab ni. Rasa dia dah sebiji macam makan kat kedai Arab tu. Jom cuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik menanti anda di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lepaskan peluang. Tekan button subscribe, like, sharekan resipi ni jika anda suka dan tekan bel untuk dapatkan notification video terbaru hanya di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.